Saya kenalkan, ni SDN, Syurga dan Neraka punya band. Syurga dengan neraka tau. Main berat band ni. Saya Yan, ini Bobo nyanyi, Joey Orin drum, Omar Kira gitar. So mungkin boleh dikongsi bagaimana tercetusnya idea untuk menubuhkan kumpulan SDN ni, Syurga dan Neraka ni, dan apakah makna di sebalik nama SDN ni? Adakah dia ambil daripada album Lavender tu ke, ataupun dia ada manifestasi maksud yang lain untuk nama SDN? Silakan. Ikut sejarah sebenar-benarnya terjadinya band SDN ni, untuk pengetahuan yang mana mengenali saya memang seorang pemain gitar freelance gitaris dan lama dalam industri selama hampir 35 tahun lebih kurang. So waktu mula saya nak buat band, saya sebelum ni banyak gerak solo, backup artis apa semua. Tapi bila permulaan tu saya nak buat band, saya kontak Abang Yan. Saya berbincang dengan Abang Yan, saya try ajak Abang Yan buat band. Sebab Abang Yan ni salah satu bassist yang saya hormati. So saya cuba nak bercollaborate dengan dia lah. Jadi one day tu saya set time, saya jumpa Abang Yan, saya cerita plan untuk band ni macam mana. Then Abang Yan bersetuju. Mula asalnya memang saya berdua dengan Abang Yan. Kemudian bertemu dengan Arena Event Entertainment. So Arena Event Entertainment pun sudi nak manage kita. Jadi kita pun bergerak untuk cari penyanyi, untuk cari drama. Ada 2-3 drama dan 2-3 penyanyi sebelum ni yang kita cuba nak gunakan, tapi masing-masing komitmen. Dan akhirnya kita decide drama kita panggil Joey Orin, seorang drama yang freelance juga. Beliau bersama Sena Band dan beliau juga bersama Satira Band. Okay, bila kita dah ada line up basic tu, maknanya drum, bass, gitar dah ada, kita cuba cari vokal. So untuk sebelum kita jumpa Bobo ni ada 2-3 penyanyi yang kita try tapi tak sesuai. Kemudian satu hari tu ada recommendation daripada kawan-kawan dan juga Abang Yan juga sendiri recommendation kan, kita try Bobo. Bobo ni nama dia Syam. Asalnya kumpulan Ubi. Beliau pernah ada satu album tak salah saya di tahun 2000 lebih kurang macam tu. So kita try audition dia satu malam tu di studio Heaven Studio. So kita buat keputusan, kita decide lah untuk gunakan khidmat Bobo. Masa tu kita dah arrangekan satu konsert Jelajah Raksasa di Jempol. Jadi dari situlah bermulanya SDN ni. Kemudian untuk jangka masa sekarang ni kita memang plan untuk buat single terbaru SDN. Dan Abang Yan pun salah seorang komposer yang pernah mencipta lagu untuk Awi, tajuk lagu Di Penjara Janji, dan juga lagu-lagu dari Ella, artis tempatan. Dan Abang Yan pun sendiri pernah menjadi pemuzik undangan untuk M. Nasir dan banyak artis-artis yang lain lah. Jadi dari situlah bermulanya sampai sekarang kita start perform untuk apa showcase yang kita rancang apa semua kan. Apapun kami SDN mengucapkan terima kasih banyak pada Arena Event Entertainment kerana sudi mengurus kita untuk create concert showcase untuk nak orang platform kita nak berkarya dan juga nak perform. So selebihnya saya serahkan pada Joy. Kau ada apa dia bercakap macam mana dia boleh join kita kan. Silakan Joy. Saya tu boleh katakan ya banyak buat session, show, recording apa semua. Dan selalu juga bekerjasama dengan Abang Omar. Abang Omar pun kalau ada projek apa-apa kan selalu panggil saya. Jadi tu dah faham dah. Dah faham. Dan dia juga kalau anda kata dalam satu event, satu show tu kalau perlukan perkhidmatan gitaris, orang pertama saya cari dia lah. Saya akan panggil dia lah. Pasal Abang Omar ni dia banyak pengalaman, banyak juga band, data lah, itulah, macam-macam band lah yang beliau dah involve. Jadi tu tak ada masalah. Dan apabila ditawarkan join show di Jempol tu, rasa macam wah betul kan ni kan, ajak main kan, main dengan Abang Yan kan, macam okey lah kan, bagus juga peluang ni. So start join Abang Yan pun senang kerja dengan dia.
Very easy. Dia tak ada sekat apa yang kita ada. You karya you keluarkan. Dia bagi kebebasan. Kebebasan. Dia tak sekat. Dia tak sekat. Oh no, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. No. Oh try. Tapi kalau yang tak bersesuai, yang logik lah. Yang tak bersesuai yang sangat tu tidaklah kan. Maksudnya yang logik, okay. So far so good. Selesa sangat main dengan Abayan. Lepas tu jiwa tu pun dengan Abayan tu pun mungkin ada chemistry sikit kot kan. Mungkin lah kan. Ada saya akui lah. Ada chemistry sikit. Apa line Abayan tu ada line kat saya. Jadi tu line saya tu tak masing-masing bersambut. Jadi tu best, enjoy main dengan Abayan. Sampai sekarang lah kiranya alhamdulillah masih lagi masih lagi diajak terus bersama dengan SDN kan. Lepas tu sampai juga kena pula Bobo. Rasanya macam unik juga blues, vocal blues beliau dengan rock, the combination tu rasa macam unik juga. Rasa SDN ni macam fikir boleh unik juga. Ada keunikan yang apabila saya tenung balik unik SDN ni. So selebih-lebihnya cakap lebih kan Bobo marah. Kita bagi pada Bobo ya. Okay, Bobo Macam mana boleh terlibat dengan Ajin tu? Sebab ada tengok selalu juga perform dengan Ajin tu. Dan juga dengan SDN ni lah. Okey, cerita dia bermula macam ni. Masa saya mula-mula datang ke KL untuk menjadi seorang ahli pemuzik, saya sebenarnya mengikut sejarah saya dibela oleh Abang Eddie Wings dan band saya di satu kelas sekolah dulu, tapi tak jodoh tak panjang kan, jadi kami split. Dan saya berjumpa dengan bekas pemain gitar di Riyadh, Jeffrey dan beberapa rakan lain yang memulai pelaman, dan kami bercadang untuk membuat muzik rock and blues. Dan pada ketika itu masa kita jam-jam kita orang tak ada cukup drama. And then Ajin mempelaburkan diri untuk bermain drum, sebab sebelum Ajin menyanyi dengan Black Rose, dia merupakan seorang pemain drum yang baik daripada kumpulan Wizard. Dan chemistry kami sama, yang kita minat kepada rock and blues, southern rock. Jadi saya terus dengan dia orang, and then sampai one time play with clubs. Kita orang pernah keluar ke Indonesia, pernah keluar ke Thailand untuk perform. And then biasalah industri bila keadaan makin seperti YouTube dah keluar apa semua, ada slow sikit, saya dipanggil untuk Rosli Muhalim. Dan pada ketika tu saya berfikir saya nak berehat terus balik ke Johor. Saya ingatkan nak slow buat muzik, nak just jam-jam di Johor. But tanpa disedari, saya dipelawar oleh Abang Yan dan juga band-band yang lain untuk audition untuk projek Abang Yan ni. Saya actually takut, cemas ada, nak pingsan pun ada, because this is a true story di mana saya dulu umur saya 15 tahun, saya pernah cabut asrama for nengok untuk Left-Handed punya concert, and then I been public caning because of that kan. Jadi sampai ke tahun ni saya tak sangka pula saya dapat bersama dengan Abang Yan, di mana salah seorang idola yang legend juga, yang bermain begitu sangat bagus bagi saya. Saya punya pandangan saya, dan band ni pun saya rasa sangat free, dan dia boleh dikatakan be ourselves lah. Muzik yang dikeluarkan secara spontan, be ourselves, relax, dan juga banyak lirik-lirik yang mengunsurkan faedah, nasihat. Jadi itulah yang membuatkan baik saya kepada SDN ni. Dan nama SDN tu bagi saya is a very very special, di mana in life, dalam dunia ni, daripada mana-mana agama pun akan memperbincangkan syurga dan neraka. So dalam tu penuh dengan meaning yang sangat mendalam. Okey, memandangkan Abang Omar dengan Abang Yan ni, dia orang lama, old timer lah kan. Memang legend. Jadi macam mana mencari chemistry, terutama kita yang muda dia nak masuk dengan orang tua, orang yang tu nak masuk dalam dunia orang yang muda, nak bagi satu band tu dia bergerak sama lah kan, mana dia punya idealisme dia tu bergerak sama. Macam mana kita nak
menselaraskan antara orang lama dan orang baru, Bayan? Setiap kita, setiap saya lah, semua orang ada sejarah dia sendiri. Dia lalu proses tu. Kalau dia lalu dalam muzik, dalam bentuk ni, dia lalu dalam kehidupan, dalam bentuk ni. Tapi dari segi muzik saya cerita, dia ada sejarah dia masing-masing. Dia lalu proses tu. Dia dapat apa yang dia cari. Pengalaman dia, mengajar dia, ilmu dia, educate dia, mengajar dia. So yang saya nampak sekarang, mungkin saya lama dalam bidang muzik yang saya cebur ni. So saya nampak chemistry tu ada dalam band ni. Orang ni, kita tak boleh cakap human tu, manusia tu, sebenarnya manusia dia tak perfect. Kita tak boleh perfect 100%. Kita mencari kesempurnaan tu, kita cari. Saya pun sendiri gitu. Tapi bila saya tengok band ni, kalau dari segi muziknya, saya berfikir cara saya, soul saya, yang ini dia terra harmonic minor, yang ini kreativiti, yang saya pun kreativiti, skill kita belajar. Pasal ilmu tu kita kena cari. Ilmu kita belajar, pengalaman, sejarah tu mengajar kita. Sejarah tu, ilmu dia kita dapat, and then pengalaman tu kita dapat. So saya nampak individu seseorang kat sini, saya cuba berkongsi. Yang ini dia harmonic minor punya pemikiran dia, cara dia berfikir, cara dia ni, cara dia punya main. Saya tahu dia ni harmonic minor people. Yang ini cara dia berfikir, cara dia ni lepaskan jiwa dia. Saya tahu dia ni dia ada soul, ada blues macam dia. Dan dia ni cara dia berfikir, kreativiti dia macam ni, dia pukul macam ni, teknik dia macam ni. Dia belajar. Pengalaman tu semua mengajar dia. Ilmu tu yang dia cari pun dia jumpa. Kreativiti dia bagus. Yang cari-cari orang yang kenal. Saya dalam proses tu juga, saya nak kenal. Sekarang saya tengah mengenali individu dalam ni. Saya pun nak kenal lah. Bila saya kenal, saya nak cari satu yang saya nak kongsi tu. Saya nak jumpa satu point dia. Proses nak jumpa satu point tu, kadang-kadang kita kena share. Kita kena real. Baru dia akan keluar, dia benda tu akan nyata. Bila dia real, dia nyata. Bila dia tak real, dia tak nyata. Bila kita nak nyatakan dengan jelaskan, kan, kita nak jelaskan, nampak benda tu clear, kita kena real. Saya pun cuba jadi macam itu. Jadi band ni saya nampak mungkin dah ditulis, kau jumpa ni orang ni, kau jumpa orang tu, kau cubalah. Itu je, saya tengah check point dia. Saya dalam proses check point dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh kata line up yang ada ni, line up super group, boleh kita kata macam tu lah. Bagaimana cara SDN untuk memperkenalkan muzik SDN ni kepada peminat muzik tanah air? Kalau boleh dikatakan seperti mana yang pernah dinikmati oleh Left Handed dan juga kumpulan Laksmana dulu. Sebab sepengalaman saya mendengar band daripada luar ataupun daripada dalam, bila sebuah band, grup yang dia berpecah ni, dia buat grup baru, dia agak sukar dia nak menyanyi grup lama dia. Jadi contoh macam kumpulan Dream Theater, dia punya drama dia Mak Pok Noi, dia keluar dia main banyak band dia main, tapi masih tak dapat menyanyi nama dia ketika dia bersama Dream Theater. Dan even Dream Theater sendiri pun dia tak dapat comeback macam mana dia dapat masa dia dengar Mak Pok Noi dulu. So mungkin boleh dikongsi lah. Tapi benda tu ni bagi saya dia subjektif lah, because kalau kita tengok pula pada kumpulan Slash and Snack Pit, kita tengok macam Rage Against the Machine jadi join dengan Audio Slave. The band is boom, even though each ahli dalam kumpulan tu masing-masing daripada macam kami lah, daripada band lain, setengah tu daripada Rage Against the Machine. But bila dia buat bersama, dia menjadi satu yang boom dan lain daripada yang lain. Jadi bergantung kepada band itu punya usaha dengan macam mana dia nak organize the music itself. Dan lagi satu saya nak selitkan tadi Abang Yan punya statement. Dalam band, I think bagi saya, kita kena ada sikap respect each other, merendah diri, humble, dan kata orang tu
together, talk together and be like brothers. InsyaAllah akan lebih jauh lagi. Kalau kita lihat SDN ni dia banyak main lagu daripada Left Handed, cover daripada Left Handed. So apa so boleh ni lah nanti. So kalau untuk apa? Saya ingin jawab. So mungkin Abang Azan boleh kongsi sikit. SDN ni akan ada lagu baru. Okey, SDN. Okey, saya faham. SDN ni kita cuba saya cakap tadi, saya tak habis bercakap dia. Saya cari titik dia, point dia. Bila saya jumpa point dia, kita kena kerap keluarkan kreativiti, keluarkan lagu, berkarya tu penting. Baru kita dapat satu point, the sound, dia punya bunyi-bunyian tu, dia punya soul, dia punya feel. Lagu tu yang akan bentuk, karya tu yang akan bentuk band tu. Saya tengah cek point tu lah. Saya tengah mencari point tu. Bila kita kaji sejarah Left Handed, macam saya panjang sejarah Left Handed, mungkin dia orang pun start, dia orang main lagu Left Handed dulu. Dia mungkin start main lagu Left Handed, dia pun start main Left Handed. Sejarah Left Handed tu panjang. Mungkin dia orang start main muzik, dia dengar lagu Left Handed juga dulu. Abayan mungkin dah sejarah Abayan lagi panjang lah, macam gitu jadi. Tapi sebenarnya untuk membentuk sesuatu kreativiti, sesuatu macam awak cakap tadi, macam mana band ni main kat situ, dia ni keluar dari band tu, dia main kat situ. Dia nak cari kreativiti tu, dia punya dia own style tu sendiri, music band tu sendiri, lagu dia sendiri, dia punya karya dia sendiri. Kadang-kadang zaman ni orang nak cepat, dia nak macam makan McDonald, makan ni makan tu, selepas tu jalan belah kan. Jadi sejarah dia, kalau nak create sesuatu dia, boleh kau kreativiti kau create dalam masa 5 second, orang boleh tahan lama kan. Kalau kau boleh buat magic tu, kau terror zaman ni kan. Dalam masa 5 saat saja kau boleh capture hati orang, mata orang, telinga orang, apa saja orang tu lah, diri orang tu kau boleh capture dalam masa 5 second. You are something. Point dia tu lah. Zaman ni, kalau zaman dulu maybe orang nak create, masa dia panjang, orang nak faham, mengambil masa faham. Tapi zaman ni apa yang tengok, kalau kau boleh create 5 saat, capture all the deria orang yang tengok tu, you are something. Mana masuk bayan tu ada magic rasa. Magic tu lah nak cari. Mungkin kerja kuat, mungkin dia ada bakat, it depend, usaha dia. Untuk band SDN ni abang tak tahu, pasal abang tak tahu, mungkin kita jumpa kat syurga, aku jumpa kat neraka. Allahualam. Tu Allah lagi maha tahu. Tapi cerita dia berat ni nak pikul dia. Band ni pun berat nak pikul. Tapi insyaAllah satu hari ni kita jumpa satu benda yang saya cakap point tu, insyaAllah. Okey, bagi saya benda ni kita aktif je, kita kreatif. Sebab kalau kita tak create something, tak buat, benda tu mati je. Betul. Macam awak jugalah, awak kena buat kerja awak. Kalau awak tak buat kerja awak tu, kerja tu sendiri mati. Jadi sama juga macam kami SDN, kami kena buat karya lagu baru yang sesuai, yang kena dengan market. Sebab kita kat dalam Malaysia ni kena reality, kita hidup dalam market Malaysia. Even kalau kita kata kita ada konsep kita sendiri yang best, tapi kalau luar tak terima pun payah juga kan. Jadi benda tu kita kena share. Satu band ni kena share idea, kita create something yang boleh orang masyarakat kita terima. Lagi dengan teknologi sekarang ni, kita satu dunia boleh tahu kan. So kita pushkan produk yang kita hasilkan tu yang bagus lah. Sebab experience tu dah lama masing-masing kan. Jadi bagi saya benda tu kita kena kekalkan dan aktif je. Aktif dan kita buat je. Kita tak ada nak fikir soal glamour ke apa, tak ada. Kita fikir kita nak karya, berkarya, dan karya kita tu akan diterima orang dan akan jadi ikutan, tu je lah. Jadi kita harap, macam kami SDN harap benda tu berterusan lah. Itu cerita dia. Dari segi pemain drum, Abayan tidak mencari orang-orang lama. Kalau Ajin sendiri drama kan. So kenapa Abang Umar memilih drama yang sekarang ni? Sedangkan kalau nak ikutkan zaman tu dah berbeza. Jadi dari segi brother macam mana bekerja dengan orang-orang lama ni, mencari rentak terutama lagu-lagu lama kan,
mungkin ada nafas baru atau strok baru ditentukan untuk lagu-lagu yang dimainkan dengan SDN sekarang? Okey. Saya sebenarnya bawa diri saya sendiri. Ya, apa yang Abang Omar, Abang Yan terima saya, Bobo terima saya adalah diri saya. Dia tidak dia tak nak dia tidak apa tu orang? Maksud dia tu dia tak create nak saya macam mana tak. Dia orang terima saya adalah diri saya. So tanggungjawab saya pula macam mana nak bawa nak deliver benda tu. Macam mana saya nak drive dalam band ni. Macam mana saya nak bagi untuk Abayan, mana saya nak bagi untuk Omar dan juga untuk vokal. Macam mana saya nak bagi. So macam saya cakap tadi lah, cuma saya rasa selesa dalam band ni sebab dia vendors. Dia merdeka. Kita merdeka kat sini. Kita boleh berkarya. Lepas tu karya kita tu diguna pakai. Lepas tu yang paling penting sekali, walaupun mereka ni legend, mereka tak ada rasa kecil hati apabila kita suggestkan, kita share bagi idea. So, bang, orang kata kita buat macam ni bang. So dia orang kata, okey kita try. Saya suka dia improvise. Dia seorang drama yang improvise, dan Abang Yan sendiri pun terima improvisation dia dalam satu-satu lagu yang dia create dia punya trademark sendiri. Itu yang kita orang suka. Itulah kebiasaan lah. Biasanya saya ni gatal sikit. Macam saya ni macam mengada-ngada sikit. Jadi itu macam why nak buat satu benda yang lain. Sebab saya first apabila saya main dengan Abang Yan, apabila saya cuba sikit ubah, nampak Abang Yan sambut dia. Dia sambut dia. Lepas tu proof dia apabila dekat Jempol tu lah. Saya rasa merdeka sangat main. Sebab saya rasa saya main Abang Yan, saya dapat. So di situ tak ada sekatan kan. Lepas tu saya lah kena betul-betul lah kena faham apa yang mereka nak. Walaupun dalam saya improvise benda tu, saya apply benda-benda yang baru apa semua, tapi make sure benda tu tidak mencacatkan apa ni lah material tu. Kita jangan terlalu stres atau terlalu nak serius, sebab music ni enjoy. So bila benda tu kita buat enjoy, sedap, happy. So fan pun happy, crowd pun happy dengan apa yang kita buat. Tapi nak kata simple sangat pun tak juga lah Bayan. Tak juga. Dia macam ni, dia sebenarnya bergantung pada ilmu masing-masing, pengalaman masing-masing. Jadi sejarah tu. Jadi tu mungkinlah tu yang mengajar didik kita. Macam nak duduk dengan mereka ni bukan kata yang mudah, bukan satu perkara yang senang, yang mudah. Sebab kalau dulu kalau saya tak bermati-matian juga mencari pengalaman, mencari ilmu, mencari apa, saya pun rasa tak boleh duduk dengan orang ni. Tak mampu nak duduk. Tapi disebabkan pengalaman saya dengan Joy ni ada. Kita pernah sama-sama backup artis yang nama-nama besar ni semua dalam 4-5 show sebelum ni kan. So saya nampak dia ni ada something different dari segi stroke. So saya pun recommend dengan Bayan kita panggil. Bila muzik berbunyi, dia ada melodi dia satu. Bila muzik tu berbunyi, semua orang menyanyi. Jangan cakap drama tak menyanyi. Penyanyi tu je menyanyi, bukan. Pada saya muzik semua menyanyi. Every instrument is singing. Gitar ke, drum ke, keyboard ke, dia semua menyanyi. Dia orang main menyanyi. Sebab tu bila dia menyanyi, baru keluar dia punya sedap dia tu. Singing. Every note yang dia nak keluarkan tu, every note tu menyanyi. Walaupun dia pegang chord. Kalau musician, kat situ yang kita nak kena blend kan, sedapkan dia. And then dia ada dynamic dia. Dia ada gelombang. Kalau kita tengok air laut tu gelombang besar, ada masa dia gelombang kecil, ada gelombang tiopan kan. Macam tu. Dia punya dynamic music tu. It's all about sound. Jadi benda tu yang kita kena faham. Bila kita faham, music tu kita dah jadi apa pasal dia main sedap pasal ada space dia ni main dia tu main ni, every semua orang menyanyi. Dia tahu part ni orang tu nak nyanyi, dia relax. Instrumen ni kena relax, dia orang punya part nak nyanyi. Bila kat tempat ni bukan instrumen dia nak nyanyi, okey relax lepas kawan. Ini tempat dia nyanyi. Jadi semua orang respect each other. Dan instrumen ni sing, bukan penyanyi je nyanyi.
Jadi kena faham dulu tu. Bila kita faham, sebab tu sejarah tu yang educate kita. Kalau kita lalu proses tu, kita lalu. Kalau kita nak ambil tahu lagi bagus. Kalau kita tak tahu, sampai bila-bila kita tak tahu. Tapi bila kita dia educate kita ambil tahu dan kita learn and relearn every time. Itu yang best tu music. Kita belajar tak habis. Itu yang best. Sampai satu stage, saya tak tahu. Mungkin sejarah saya panjang main muzik kan. Saya dah create satu benda tapi saya tak tahu pun. Mungkin benda tu tak saya langsung. Tapi ini yang saya nak tengok kat dalam band ni. Mungkin kita akan buat sesuatu pasal dalam keadaan masa yang 5 second kau boleh capture hati orang tak? Dalam masa 5 saat, 10 saat kalau kau boleh tangkap semua benda diri orang tu, maknanya ini something. Benda ni nak cari. Dia tak boleh buat-buat. Dia macam magic. Tak boleh buat-buat. Dia ilham tu datang macam magic je. Proses tu lah kena lalu. Mungkin saya cakap ni ada orang faham, orang tak faham, saya tak kisah. Penting saya sampaikan. Alhamdulillah. Vokalis ni dia frontliner band. Sebab saya tengok Bobo dia sebab dia lebih pada vocal blues. So mungkin boleh dikongsi dengan SDN ni, adakah vokal yang akan diguna vokal yang sama ataupun abang yang kata kau kena nyanyi macam Nash, kau kena nyanyi macam Reni, adakah Bobo punya vokal tu variety ataupun abang Yan sendiri ataupun abang Omar dia bagi satu guideline, yang ni untuk SDN punya, saya kau kena ikut macam ni. Okay, first kali SDN biar saya terangkan sebuah muzik yang free thinker, bebas. Maknanya dia tak kata you have to do like this, you have to play like this, kamu kena ikut cakap ni, tak ada. Dan mengikut saya punya perjalanan sejarah dalam muzik, sebelum saya bermain muzik rock blues ni semua, saya pernah berjanji dengan kepada kumpulan metal, heavy metal, speed metal, kemudian saya pernah bermain dengan kumpulan thrash masa zaman sekolah dulu kan. Jadi bila dah dilalui semua pengalaman-pengalaman tu, saya mengambil keputusan jatuh cinta kepada rock blues. Tapi rock blues ni tak semestinya dia dalam genre blues saja. Even though kalau kita dengar sebuah lagu let's say funk, dia masih ada unsur nyanyian rock blues di situ. Maknanya blues tu bukan saja genre muzik, malahan dia feeling yang keluar untuk disampaikan kepada semua pendengar. Jadi saya ni dalam band SDN ni lebih kurang paling muda dan paling tak handsome. Jadi saya berterima kasih kepada abang-abang SDN ni kerana banyak tunjuk ajar yang telah dia berikan, yang macam sekurang-kurangnya macam saya cuba menyanyi macam ni, kadang-kadang mereka cakap okey cuba try yang macam ni. Saya tak ada kata bantahan saya ni penyanyi blues rock, saya tak nak nyanyi lagu macam ni lah. No, bagi saya cuba untuk masuk dalam apa saja yang kita cuba untuk jadikan satu something yang lain. Dan kita akan buat berbincang dan melihat postmortem lagu tu macam mana dia punya result. So kalau best kita akan relax, kalau tak best kita akan cuba lagi masukkan lagi ingredient yang, dan kita orang tak ada kecil hati ke kalau kata Abayan misalnya Joy ke Abayan ke Omar cakap try nyanyi macam ni ataupun yang ni rendah sikit. Bagi saya itu adalah satu pembelajaran dan untuk kemajuan sama band. Itu je. Okey, saya nak tambah satu je. Untuk mendapatkan sebuah band yang tight, yang best, dia mengambil masa yang begitu lama macam Left Handed, even though band-band luar macam Rolling Stone ke Guns N' Roses, untuk mendapatkan chemistry yang begitu tight, dia bukan makan masa 2 hari atau 3 hari, tapi ada something yang kadang-kadang macam kita tengok Audioslave, dia miracle, which is masing-masing punya pengalaman yang masing-masing dan punya pengetahuan muzik yang masing-masing. Bila dia orang disatukan, chemistry tu menjadi itu bagi saya miracle. Dan di dalam SDN ni alhamdulillah kami ada sedikit chemistry yang senang nak masuk kan. Jadi kat situ saya rasa amat berterima kasih lah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab nak dapatkan satu chemistry ni dia bukannya boleh dibeli di kedai ataupun dipinjam kat rumah kawan sebelah ke. Dia memerlukan praktis yang banyak, dia memerlukan study yang banyak, dan dia memerlukan pencampuran sosialis yang banyak. Jadi alhamdulillah lah, benda tu kami tak perlu lalu back to A nak ke Z balik.
Jadi kami dah ambil semua tu dan jadikan ia satu panduan. Jadi SDN ni memang Bobo memang semata-mata dengan SDN ke atau tak ada dah projek band lain memang dah tak? Saya boleh dikatakan tak kata macam tu juga. Buat masa ni SDN memang saya punya projek band dan saya seperti abang yang cakap, I'm a music lover. Selagi ada peluang untuk bermain apa-apa muzik pun saya akan terus bermain. Sebab bagi saya kalau saya tak bermain muzik tu lemah tubuh badan saya. Ya, jadi itulah satu bakat yang Allah bagi. Jadi saya akan terus muzik, tak kisahlah bersama siapa pun. Tapi semua saya, this band for me is fantastic dan I love this band. Merupakan salah satu band selepas Ubi yang saya sangat cinta dan suka. Antara penampilan Abang Yan adalah dalam album Cinta Buatan Malaysia tu dengan Mak Kidal lah. Macam mana Abang Yan dengan Mak Kidal boleh terlibat dalam album pertama Search tu? Itu saya cakap, kadang-kadang kita tak tahu yang atur Allah juga yang atur. Aturan dari awal-awal dulu masa Lavender Ballprinted ni dah popular di Johor Bahru. Masa tu kita main Wang Kahwin. Dan satu stage, satu masa M. Nasir dengan Kembara masa tu dia ada buat konsert di Johor Bahru. Dan Lavender ni adalah band opening konsert untuk Kembara dalam tahun 80, tahun 80 81. Dan saya lepas tu saya berhijrah ke Kuala Lumpur, main dengan Search di Hard Rock Cafe Taman Tun dengan Mak Kidal. Dan masa tu M. Nasir datang Kuala Lumpur, dia tengah sibuk dah buat filem Seniman Jalanan masa tu dengan Nasir Jani. Lepas tu dia offer sekali lagi. Masa tu saya dengan Mak Kidal sudah bermain dengan Search di club pub tu lah. Then dia offer untuk recording. Kita orang terima masa tu. Masa sebelum tu memang Lavender ada offer juga recording zaman di Johor Bahru, tapi kita tak ambil the offer. Bila saya main dengan Mak Kidal, main dengan Search di KL, kita ambil tu offer recording. Itulah jadi Cinta Buatan Malaysia. Waktu tu Lavender memang dah ada. Lavender memang dah wujud di Johor Bahru lagi. Sebelum saya pergi Kuala Lumpur main dengan Search. Dalam album Cinta Buatan Malaysia ni abang yang ada tulis lagu. Lagu Cinta Pertama ni. Jadi antara yang agak mengujakan saya lah, sebab waktu tu zaman rock. Tengah hype lah rock, tapi abang yang boleh selitkan riff ska dalam lagu tu. Macam mana boleh timbul idea? Saya tak tahu, tu macam magic. Kita datang okey, petang tu kata petang, suasana petang ni kan. Kita practice preparation untuk recording. Malam kita kerja kat kelab tu. So petang ni datanglah Yazid duduk, Arwah Yazid duduk drum tu, saya main bass, dia main gitar. Itu suka-suka lah nak bawa lagu. Preparation untuk recording, bercari lagu. Lepas tu malam kita bekerja kat rock tu. Dah kecek jadi dah macam tu ska. Saya pun nyanyi lah, suka-suka jam, kita suka jam, berkarya, buat lagu, jamming. Jadilah lagu Cinta Pertama. Samir Sahab bawa lirik masa tu. Dia cerita dia macam itu, proses tu, berlakunya lagu tu. Tersentuh hatiku dibuai kenangan lalu. Lagu sekarang ni dia tak lekat tau. Dia ada lagu baru tu okey lah, ada yang okey. Cuma kebanyakannya dia tak lekat, kita tak ingat lagu tu. Dia macam sekarang ni orang keluar single banyak kan. So dia boom sekali tu, lepas tu dia hilang. Sebagai orang lama dalam industri kan, main dengan banyak band, dia jadi macam seolah-olah orang kata lagu pengkarya zaman digital ni dia tak dapat kemampuan macam mana pengkarya kita yang sebelum-sebelum ni. Jadi mungkin abang Omar ada pandangan tentang isu ni lah, macam mana lagu dulu lebih berkualiti, lebih diingati berbanding dengan lagu-lagu baru selepas zaman digital ni lah. Okey, tu personally saya tak tahulah pendapat orang lain kan. Tapi personally saya, kalau dalam industri muzik ni dulu dan sekarang tu berbeza. Dulu tu dia tak independent macam sekarang. Sekarang ni semua dah ada kat ujung jari kita.
Dan karya-karya dulu tu dia terlalu puitis dan melodi zaman tu melankolik. So zaman tu memang diterima. Macam Bayan zaman Search dulu mula revolusi rock dengan lagu yang ballad tu lagu Kejora. Lepas tu rock tu dia ada trademark dia sendiri. So zaman tu tak macam sekarang. Banyak pilihan. Dulu tu revolusi rock tu baru masuk, dan zaman tu dia akan berterusan selama beberapa tahun. So bila masuk zaman digital ni, pada saya ni dia dah terlalu independent. So music tu dah terlalu terbuka luas. Orang dah boleh tengok pelbagai genre. Jadi kalau kata tak mustahil lah lagu Ayam tu sendiri, Jalil Hamid tu sendiri pun boleh popular dengan lagu macam tu. Dengan pula sekarang ni basker-basker pun dah main YouTube, dah main apa semua. Bila dia masukkan dalam channel YouTube tu semua diterima. Benda ni sekarang ni viral. Dia tak kata orang benda yang berkualiti. Dia banyak kuantiti. Dia dua quality dan quantity. Jadi pada saya benda ni sekarang ni quantity je, quality tu tak ada. Nak dapat quality macam dulu tu sebenarnya boleh. Itu yang Bayan cakap tu, dia ada cara macam mana cara kita nak manage benda tu, karya-karya kita nak bagi kekal. Dari segi pengalaman tu semua kita boleh buat sebenarnya. Cuma bagi saya itulah puncanya pun kerana dah terlalu teknologi sangat. So lagu-lagu yang terlalu direct, lagu-lagu yang terlalu simple pun diterima ramai. Dia dah trend viral tu. Macam tu pun kita tak boleh nak buat apa. Even bukan kata Malaysia, dunia pun macam tu. Lagu-lagu yang ada satu lagu Mak Saleh yang dia macam cakap je pun popular juga. Kan? Benda tu kita kena lalu zaman sekarang. Kita tak boleh buat apa. Cuma ada cara lah, cara macam mana, maknanya management kita nak jual barang lah. Macam mana kita nak kekalkan kualiti barang tu supaya orang suka, orang minat, bekalan. Ini yang sekarang SDN tengah tempuh ni, dan akan cuba buat yang terbaik lah. Itu pendapat saya. Kalau yang lain pendapat saya tak boleh nak cakap apalah. Sejarah konsert Abang Omar dan Bayan terlibat, berapa ramai peminat konsert yang datang hadir pada dalam pada konsert kumpulan rock ni lah kan. Jadi sebab kalau kita tengok sekarang ni, kok mana-mana zaman sekarang ni jarang kita tengok artis-artis yang baru ni dia buat konsert tu berjaya. Di kok mana pun artis lama juga balik-balik Search, balik-balik Wings, tapi orang ramai juga. Orang ramai Ramli Sarip, orang ramai juga. Artis baru ni dia kurang sikit kan. Mereka ni lah. Jadi sepengalaman Abang Omar sini, berapa ramai pernah ditengok? Kalau dari segi pengalaman saya sendiri waktu bersama Laksmana lah, zaman tu zaman 90-an rock apa melankolik tu masih popular lagi. Saya pernah tengok orang ni macam laut kepala orang berombak. Paling ramai sekali saya pernah tengok di Pesta Penang, Pesta Kedah, Pesta Port Dickson dan Pulau Sentosa Singapura. Anggaran tu lebih kurang dalam 40-50 ribu. Itu paling ramai yang pernah saya tengok Laksmana ni. Sebab zaman tu lagu dia memang popular zaman tu. Jadi kalau dulu mungkin pada saya lah, dia ada sponsor. Contoh zaman Battle of the Band, zaman Bayan dulu, zaman tu memang revolusi rock baru masuk di Malaysia. Jadi ada sponsor macam rokok, dulu rokok Salem lah, Kingsway lah. Dia orang taja artis-artis band rock ni tour satu Malaysia. Itulah zaman kegemilangan masa tu. Salem tour lah, apa benda semua. Zaman tu ada rokok sponsor. Bila kata start mula pada saya lah industri ni, untuk konsert bertiket ni dia jatuh bila mulanya ni dia buat konsert free. Jadi dekat sini dia dah bisnes dengan benda tu. Bila dia dah bisnes dengan benda tu, value artis tak ada. Jadi TV ni yang puncanya jadinya benda ni down. Pasal konsert tu sepatutnya value artis tu kena bayar nak tengok artis tu. Betul tak? Kalau di barat sekalipun, even kawan saya pernah tinggal di barat, setiap minggu hanya 20 pound, 30 pound tiket, orang ramai datang. Sebab dia tak buat konsert free. Dia buat konsert bertiket. Itu value artis tu ada. So bila Malaysia jadikan konsert free ni satu trend, benda tu jahanam lah industri. Dan dia panggil artis hanya bayar berapa je. So value artis tu jatuh. So bila benda ni berterusan, sampailah kita sendiri nak buat konsert bertiket pun kadang-kadang jadi susah.
pengalaman saya create show konsert bertiket pun ada yang tak dapat target. So macam mana kita nak ubah mentaliti tu? Dengan keadaan sekarang banyak company yang buat ni organize benda-benda free kan, datang free, tengok artis free. Lepas tu bila artis dah tak boleh nak cari makan lagi, so terpaksalah pergi basking. Bukan niat saya nak hina basker tu, tak. Saya sendiri pun turun basking tau. Tapi apa kita nak buat? Kita terpaksa nak survive hidup. Dan pihak atasan pun dia orang ada fikir, benda yang tak ada fikir. Saya cakap tentang lah, pihak atasan memang tak ada fikir. Dia fikir periuk nasi dia, tekak dia, temuluk dia. Habis kita ni, sedangkan pembayaran royalty kita pun betul ke tak betul dia bayar. Bukan kita nak komplain lah, tapi benda ni reality. Kami yang hadapi benda ni. Kalau awak tak tanya saya, awak tanya siapa-siapa musician ni, memang masalah. Nak buat konsert bertiket susah. Betul? Nak cari makan susah, kena pergi basking pula. Dah sama pula level. Itu yang baru-baru ni Datuk Awi keluarkan kenyataan. Kenapa marah bila Datuk Awi keluarkan kenyataan cover lagu orang dah panggil artis? Benda tu betul apa dia cakap? Itu bagi kami lah, bagi saya sendiri personal. So benda ni sebenarnya kena cari jalan macam mana cara nak atasi balik benda ni. Bukanlah kita kata kita ni artis ke, kita ni glam ke, demand ke, tak. Cerita dia karya kita tu. Kita buat karya tu dengan kos. Idea ilham Tuhan datang bagi kita tu, kita nak sewa studio, nak bayar pemuzik, nak apa ni, semua kos. So takkan orang nak free. Saya jual handphone, saya buat handphone satu, kos sekian-sekian. Takkan saya nak bagi awak free. Betul? Ini kesimpulan lah. Jadi cerita dia macam tu. Dia pendapat saya. So kalau kata nak dari segi fan, dari segi peminat ni, kita kena cari jalan macam mana cara untuk nak jaga value. Bila masalah ni timbul tu yang jadi berpunca band berpecah, sampai band yang besar nama pun berpecah. Tu bagi pendapat saya lah. So wallahualam lah. Ada orang kontrol. Orang yang menjaga right tu ada. Macam performer dia ada Arim, dia ada induk dia Rim. Dan dia ada bawah dia ada RPM, ada MUCP. Semua ahli dia nak katakan ramai juga. Dia orang yang menjaga right. Kita harapkan dia orang-orang yang kat atas tu lah yang menjaga right kita. The CEO jangan tidur, baca apa masalah, selalu jengah, tengok ikut perkembangan di industri muzik. Dia orang yang ada capability, ada kemampuan untuk membetulkan keadaan yang kadang-kadang kita rasa tak betul kan. Dia orang kena cepat bertindak sebelum dia jadi penyakit. Sekarang saya tengok politik kita pun ada masalah. Nasi susun kabinet dapur rumah saya je, lepas tu nak susun kabinet depan rumah saya lagi. Tu tak masuk store saya punya kabinet lagi, dia nak susun tu. Jadi dia tak sempat nak fikir masalah yang betul-betul membawa penyakit akan datang. Dia jadi kanser. Jadi kanser susah. Dia tak tahu bila hayat kita. Itu yang berlaku kat Malaysia lah. So yang kat atas-atas, yang ada kuasa, yang mengelolakan, yang menguruskan, yang prihatin. Pasal contoh society sebenarnya ahli tu yang bagi diorang gaji. Sama juga kerajaan, rakyat yang bagi diorang gaji. So tax. So saya tak nampak yang golongan bawah ni kalau bising-bising pun dia sampai that stand, dia dah sampai that limit je. Stage ni je dah sampai. Stage lagi dalam kena lalu orang kat sini. So saya takut kuranglah main golf. Bola golf tu ada COVID. Kuranglah main golf. So yang mana ada capability, ada kemampuan, ada kuasa kan, diberi gaji pula tu oleh society, diberi gaji oleh rakyat kan. Dia lupa ke? So dia orang ni yang akan membetulkan keadaan yang kacau bilau Malaysia ni sebenarnya. Zaman teknologi ni lagi kacau bilau. Dia maya, tak nampak. Benda yang tak nampak. Benda yang nampak ni satu hal. Benda yang tak nampak, macam mana nak jaga? Kita belum sampai mekanisme tu lagi. So Allah yang lagi maha mengetahui. Mekanisme tu Allah lagi maha mengetahui. So saya haraplah apa yang Awi cerita tu, apa ini cerita, orang-orang yang berkenaan ni yang boleh merubah masa.
Kalau dia tak merubah masa tu, saya tak tahu anak cucu kita, generation kita kan, duduk kat negara kita macam mana. Pasal dia orang pun ada anak juga. Dia orang ada dia maksud saya, dia ada keluarga, bercucu cicit, pakai warga negara Malaysia. Dia rasa harta dia tu banyak sangat, kau boleh tanggung sampai ke cucu cicit dia. Tak, Allah nak ambil sekejap je. Tu je. Macam sekelip mata je. Gitu je. So dia orang yang kita harapkan sangat. Kita mengharapkan sangat membetulkan keadaan. Itu saja. Saya merayulah kepada semua, baik pada pemuzik, peminat dan juga yang berada di tanah air Malaysia ni, tolong jangan condemn ataupun menyucuk antara satu sama lain ke atau membunuh industri sesama lain. Which is saya pernah membuat satu persembahan di Jakarta untuk opening sebuah kumpulan reggae yang agak terkenal, Steven Coconut Trees. Jadi believe or not, Indonesia dah lama maju dengan industri muzik dia. Yang mana profesional dia orang bayar dengan US dollar kan. Jadi yang even though yang bermain underground itself, dia boleh survive untuk band yang bukanlah mainstream, just underground, tapi dia boleh survive untuk main muzik. Tapi tidak kita lihat di Malaysia kerana kita punya industri ni terlalu dikongkong oleh kerajaan, tak ada support. Even though persatuan pun tak banyak bersatu, lebih pentingkan kocik sendiri daripada memikirkan kawan-kawan musician yang lain. Walaupun yang menjadi persatuan itu pun dulu bukan tak pernah susah sebagai musician. Jadi saya merayulah untuk kita tukar kepada style baru dengan cara baru, iaitu lagi ikhlas, lagi real, lagi bersih, terus sokong antara sama lain, jangan condemn, bagi semangat. Barulah kita punya industri muzik boleh pergi jauh dan tinggi. Sebab mengikut Indonesia, dia punya ekonomi dia, salah satu yang menjalankan ekonomi dia adalah industri muzik kan. Jadi why not Malaysia boleh buat macam tu? Tak mustahil kan. So muzik ni adalah satu santapan jiwa. Jadi bayangkan kalau dunia ni tanpa bunyi-bunyian dan muzik, apa akan jadi kan. Jadi kita tak nak membunuh situasi itu. Sebab Allah jadikan bunyi-bunyi ni semua ada sebab. Jadi itulah dia, minta kita dalam skop yang kecil ni janganlah kita berkelahi antara sama lain ataupun menunding jari ke ataupun mengatakan yang ni tak best, yang tu tak best. Ya, kita just beri sokongan, kalau kurang kita tegur, itu je. Itu je lah harapan saya kalau dapat. Sepanjang penglibatan berpuluh tahun ni, berpuluh tahun dalam industri muzik, mungkin boleh dikongsi harapan Abayan sendiri, terutama baru-baru ni punya isu dengan left-handed. So harapan Abayan sendiri untuk menjalani sebagai seorang musician selepas berpuluh tahun ni, di usia-usia yang sebegini, apa yang diharapkan dalam industri muzik kita lah, sekurang-kurangnya. Kalau tak dapat semua, mungkin sebahagian yang boleh memberi sesuatu yang positif. Sila Bayan. Muzik tu sebenarnya tak salah. Yang salah pengurusan dia. Jadi muzik macam satu water business juga. Dia mengalir. Kalau kau jaga dia, kita ada right dia kita pegang. Contohnya kita buka satu label dan kita berkarya, dia under satu label kita jaga dia punya right, wrong dia, karya kita, dia mengalir. Kalau zaman P. Ramlee tu, kalau Allah yarham P. Ramlee, right tu dia punya. Awak imagine tak? Show punya kan. Kat situ je kita kena belajar pada sejarah. Bila P. Ramlee tu dia punya right, arwah yang P. Ramlee dia punya right tu dia jaga, dia punya right sendiri, dan banyak. Dia macam water business, selagi ditayangkan dia mengalir je. Sama juga karya-karya yang lain. Jadi kat situ kena betulkan. Tujuan dia, kita kena jaga, kena right, protect the right. And then kalau tak faham, belajar, educate. Kita kena belajar. Kita kena faham situasi. Sebelum sesuatu benda, kita kena faham dulu, baru kita buat. Tahu lain, faham lain. Jadi baru kita faham ada benda-benda yang tak jadi macam inilah. Ada masalah, dia bila pengurusan tu salah, ending dia fail.
Kalau pengurusan dia betul, ending dia sukses. Tu je. Okey, untuk kali terakhir ni harapan saya cuma saya minta industri muzik tu kata orang tu kita jaga value pada musician, artis-artis yang mencipta karya sendiri. Makna apa yang kita buat lagu sendiri, karya sendiri tu harap dihargai dan beri sokongan, dan kalau boleh kita jagalah value tu. Macam saya pemuzik, bukan untuk kami pun, sebenarnya untuk semua, untuk industri tu sendiri. Itu je lah. So dengan akhir kata, minta support daripada anda semua di luar sana tu. Kita SDN akan adakan showcase pada 28 bulan 11. So kita harap kedatangan anda, sokongan anda sangat-sangat kami hargai untuk industri itu sendiri. So untuk pembelian tiket semua boleh dapatkan di poster yang kita dah tag dalam Facebook. Ramai yang dah tahu. So insyaAllah kita doakan sama-sama semoga industri kita ni meriah lah. Itu je harapan saya. Harapan saya terus memberi sokongan kepada local music. Tidak kira lah kami daripada band yang macam mana ke, genre yang macam mana ke. Dengar dulu and then enjoy the music, support the music, be cool and be blues. Saya kena juga. Okey, saya lah senang je lah. Kita ni dia sebenarnya aduhai, Malaysia kita ni kecil lah. Malaysia kita ni kecil. So jadi tu sekarang ni kalau kita fikir-fikir pun macam dah hilang punca kan. Kan macam putar harapan kan. Tapi tak, kita perjuangan tetap kita teruskan. Kecil kan. Kecil sangat. Jadi tu kalau kita duduk balik menong balik tak ke mana rasanya. Tapi sebabkan jiwa tu kan. Sebab apa tadi tu? Marga jiwa tu ada. Dia tak boleh lari. Itulah marga jiwa. Dia tak lari kan. Berapa walaupun hari ni orang kata saya tak pegang gitar dah, saya dah berhenti muzik dah. Cinta dah datang mesti dia main juga kan. Dah ada dalam jiwa dah. Tak boleh tipu. Jadi tu sekarang ni harapan saya lah. Kita kena support antara satu sama lain. Tak kira siapa pun. Ya, kita kalau cerita government sekarang ni pun aduh baik. Aku berasa sebenarnya, tapi yalah, kalau nak sampaikan jugalah. Dari segi orang yang bertanggungjawabkan, yang diangkat martabat dia supaya menjaga kami, dia yang harus bertanggungjawabkan. Dia bertanggungjawab sebab apa besok dia akan ada soal besok. Kan? Dia akan soal besok di mahkamah Allah ni. Kan? Ciwa. Siapa ini kepenayaan lah. Jadi macam patut bendanya kami ni dibela. Tapi dia tak melakukan dia tak menjalankan tanggungjawab dia. Itu je. Jadi tu kan kalau apabila masing-masing pegang tanggungjawab masing-masing, masalah ni tak ada Bayan tak ada. Tanggungjawab. 40 tahun susun kabinet. 20 tahun susun kabinet. Susun saja. Lagi nak jaga. Okey. Jadi tu sekarang ni contoh dia dari segi atasan. Atasan patutnya yang di unit bahagian macam ni patut mereka adalah wakil pada rakyat. Kan? Mereka adalah wakil daripada kami. Dan dia diangkat oleh rakyat. Jadi tu macam semua bahagian di unit tu unit berkenaan kami. Jadi tu kalau orang jaga buat kerja betul, prinsip. Yes. Kita cicit selamat. Sepatutnya itu yang mereka lakukan sebab itulah tanggungjawab mereka. Itu jadi sekarang ni kita buat macam sekarang ni kita bertanggungjawab atas diri kita dulu, kita jaga kita. Lepas tu kita support antara satu sama lain. Kita hargai hasil karya siapa pun. Kita support. Dan kalau boleh tu kita berkasih sayang lah antara satu sama lain. InsyaAllah. Kerana itu sebenarnya yang akan menguatkan kita. Betul InsyaAllah. Kalau band Indonesia boleh tour ke seluruh Jepun tanpa mengetahui bahasa Indonesia, even though band-band Indonesia boleh tour di Spain tanpa tahu bahasa Indonesia, tak mustahil orang Malaysia boleh buat. Dan terbukti Skromok pernah buat, dan berbagai-bagai band lagi. Bittersweet pernah pergi ke Jerman. Jadi sebenarnya boleh kalau ada satu jambatan ataupun pertolongan daripada pihak atasan ni, sebenarnya kita boleh pergi jauh. Muzik Malaysia, orang-orang Malaysia ni special. Dia mempunyai blues yang kuat, permainan muzik yang baik. Cuma kami tak diberi peluang dengan luas saja. Sedih, itu yang sangat sedih kan. Kalau takkan kita ada pemain bass Roslan Imam yang
yang sangat digeruni di luar negara. Bukan di Malaysia, di luar negara, di Amerika mereka respect Abang Roslan Imam tu seorang pemain bass yang sangat bagus. Jadi tak mustahil orang Melayu kita di Malaysia ni boleh pergi lebih jauh lagi daripada hanya duduk di Malaysia. Cuma kita nak kena bersatu padu, jangan ada PhD kan, dan respect antara satu sama lain. InsyaAllah kita semua boleh pergi jauh. Believe me. Dia pendek kata orang atasan tu kroni tu ni lah, kau kurang lah. Kroni lah, kurang lah. Lepas tu jujur, lepas tu jangan pop. Dia tak susun lagi kan? Budak kecil anak aku kan, susun Lego, dah boleh on frame lah. Confirm. Dia logo tu kan, dia bikin logo anak saya lah kan. Logo tu dia buat, dia kasi dah confirm. Dia frame logo tu tak dalam cermin. Tengok je, dah confirm. Tapi kita sekarang ni tak nampak apa yang nak susun lagi sampai hari ni. Jadi saya sarankan Cik Arina kita untuk menjadi Perdana Menteri lepas ni. Lagi satu menteri-menteri kat atas tu, tolong jangan nak gila kuasa. Jaga rakyat. Kita tahu dia orang semua ni. Jaga rakyat. Okey? Alright. Sekali sajalah sebelum cakap. Jadi saya tamatlah hujah kita pada hari ini. Kami SDN mengucapkan terus menyokong kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.